gila, tak sioman, sewel. Ini antara label negatif yang selalu kita beri kepada pejuang kecederaan mental. Dan kerana stigma macam ni, menyebabkan mereka takut untuk mendapatkan rawatan dan malu dengan keadaan diri sendiri. Kalau kita boleh memberi simpati kepada pesakit fizikal, kenapa tak pesakit mental? Psikosis ini akan merungkai dengan lebih lanjut kisah benar perjuangan dalam senyap. Bayangkan jantung anda berdegup laju, nadi berdenyut pantas dan anda rasa sukar untuk bernafas. Inilah apa yang pejuang anxiety disorder lalui setiap hari. Jadi apa itu anxiety disorder? Sama-sama kita selami kisah benar daripada pejuang anxiety disorder. Bila saya dapati bahawa saya adalah pesakit general anxiety disorder, saya pada mulanya rasa terkejut dan sedih sebab ia mengganggu perjalanan hidup saya. The struggle is real. Memang bukan mengada-ngada, memang bukan gila. Penyakit ni sama je dengan penyakit fizikal sebenarnya. Tak ada beza pun. Makan ubat, terapi, jumpa doktor. So, it's benda yang sama. Tapi setelah mendapatkan rawatan dan terapi daripada psikiatris, saya berasa lebih selesa dengan penyakit ini. Saya embrace the penyakit. Bila sis mula perasan sis ada simptom-simptom ke arah anxiety? Masa tu tahun 2011, saya berada di office. Saya tengah buat kerja. Lepas tu tiba-tiba saya rasa macam bangunan tu nak runtuh. Jadi saya sembunyi bawah meja. Masa tu bos saya cari, jumpa saya kat bawah meja lah. So waktu daripada situlah sis mula rasa diri macam sesuatu? Ada. Saya mula cepat rasa risau. Risau semua benda ke spesifik? Risau semua benda sebenarnya. Saya kalau nak jumpa dengan orang, saya akan datang awal sejam. Sebab saya risau apa-apa yang akan jadi on the way. Nak jumpa orang tu kan. Takut lambat sampai. Takut lambat sampai ke aksiden ke, ada jam ke. Jadi masa saya dulu dekat office pun, saya masuk 7.30. Tapi saya tolak dari rumah 6.30. Jadi saya sampai memang tak ada orang kat office. So macam mana sis mula perasan yang benda tu dah mula ke arah disorder? Sebab gaya daripada cerita tu mungkin ada personality orang macam aku nak sampai awal. So apa yang membezakan apa yang sis rasa tu antara perasaan semata-mata dengan sudah membawa kepada disorder? Sebab saya bila saya dah mula rasa risau sangat-sangat, badan saya akan menggeletar. Jadi benda tu jadi fizikal, dia akan efek saya fizikal. Badan saya akan menggeletar seperti orang sawan. It's not normal kan. Bila orang rasa risau, tiba-tiba rasa badan menggigil. Dan melampau-lampau pula risau dia. Melampau risau dia. Dan kalau saya boleh tanya, mungkin agak peribadi. Adakah ia sampai tahap pernah kena panic attack? Pernah. Banyak kali? Banyak kali. Bila sis perasan sis dah mula ada simptom-simptom macam berpeluh, jantung berdegup laju semua tu kan, apa yang sis buat untuk dapatkan rawatan?
Mula-mula dekat pergi klinik kan. Lepas tu doktor pun kata ni mungkin ada kiranya bukan normal lah. Jadi dia refer saya ke psikiatris. Berapa lama ambil masa jumpa tu dengan akhirnya dapat diagnosis untuk terus ke rawatan? Diagnosis kiranya saya jumpa doktor dalam 2 kali je saya dapat diagnosis. Sebab saya rasa anxiety tu memang nampak. Setakat ni rawatan apalah yang pernah sis jalani? Psikoterapi. Psikoterapi di mana psikiatris tu akan tanya macam-macam soalan lah. Supaya saya tidak berfikir secara negatif selalulah. Apa akan terjadi, apa semua. So dia mengajar saya macam mana untuk memikir sebaliknya. Untuk melawan perasaan dan fikiran tu. Fikiran tu. Selain daripada psikoterapi, sis ada ambil apa-apa ubat sebagai untuk kawal simptom? Ada, saya ada ambil ubat. Sebab selain daripada general anxiety disorder, saya ada masalah kemurungan juga. Jadi saya memang makan ubat lah, antidepresan, benzo dan juga antipsikotik. Saya ada makan juga. Untuk memahami lebih lanjut mengenai General Anxiety Disorder, kali ini kita bersama Dr. Nadia daripada Hospital Kulim, pakar psikiatri. Yang dimaksudkan dengan General Anxiety Disorder ni macam mana sebenarnya? Okey. Bila kita bercakap berkenaan dengan Generalized Anxiety Disorder, ianya bermaksud bahawa seseorang itu mengalami satu perasaan atau satu emosi kerisauan yang secara melampau, berlebih-lebihan pada setiap masa, setiap saat, setiap ketika, setiap hari selama sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi kata kuncinya dia mesti melampau dan berterusan lah. Ya, betul. Dan 6 bulan. Betul. Dan nak membayangkan, sebab kerisauan ni adalah benda yang normal. Betul tak? Kalau kita ada masalah, ada isu, kita akan jadi risau. Betul. Tapi bila kita bercakap tentang kecelaruan keresahan umum ni, kerisauan tu diperbesar-besarkan. Ini yang kata overthinking tu? Yes, betul. Overthinking ataupun daripada satu ke satu. Tak ada yang tak boleh nak dihentikan, ataupun kalau henti sekejap lepas tu dia datang balik. So itulah yang kita namakan Generalized Anxiety Disorder. Tapi sekadar pemikiran yang celaru macam tu tak cukup lagi untuk kita diagnose seseorang itu mengalami Generalized Anxiety Disorder. Selalunya kita perlukan beberapa simptom lagi. Antaranya orang tu dia resah, gelisah. Kalau duduk tu mungkin kaki dia macam ni, tangan dia bergerak-gerak, kan? Ada fidgeting semua. Fidgeting, yes. Lepas tu dia akan ada gangguan tidur. Mungkin tidur terganggu, sama ada dia tak boleh sukar untuk tidur ataupun bila dia tidur tapi dia sentiasa terjaga-jaga. Dan ada setengah pesakit saya, dia boleh bercakap bila terjaga tu doktor, berdebar-debar jantung saya. So itu simptom-simptom. Dan kadang-kadang dia menjadi cepat marah. Cepat marah, lepas tu dia tak boleh nak fokus. Bila kita tengah bercakap dengan dia, macam sekarang ni, mungkin bila Aiman bercakap dengan saya, fikiran Aiman dekat tempat lain. Bila saya tanya balik, saya kena pajak Aiman, hilang fokus. So itu antara tanda-tanda. Jadi saya sebagai doktor, sebagai pakar untuk nak mendiagnose seseorang, kita perlukan simptom-simptom tersebut. Okey. Jadi kepada para penonton yang mana-mana terkesan dengan perkongsian yang diberi oleh Dr. Nadia, cepat-cepat dapatkan bantuan di klinik kesihatan terdekat atau boleh hubungi dengan badan profesional yang merawat kecelaruan mental anda. Sejak daripada sis dapat diagnosis dekat hospital tu kan, macam mana penerimaan ahli keluarga ataupun kawan terdekat? Kalau ahli keluarga sebenarnya mak dan arwah ayah saya memang ada anxiety. Memang mereka akan risau lebih lah, tapi tak didiagnose lah. Untuk memberi saya semangat untuk berjuang sebagai seorang pesakit General Anxiety Disorder, saya telah menjadi seorang sukarelawan di MIASA. Saya banyak belajar dengan MIASA, lebih-lebih lagi pasal circle time sebab saya dapat jumpa dengan pesakit-pesakit yang lain. Kami berkongsi masalah dan juga cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut.
Ijat dah berapa lama tahu sis ada JAD? Saya kenal dia sejak daripada tahun lepas. Tahun lepas tu sebab masa tu saya join Miasa. Oh, sekali dengan NGO tu? Saya sekali dengan NGO tu. Masa tu juga, dan saya juga sebenarnya seorang pesakit. Ada pengidap dyslithia dan anxiety disorder. Jadi Ijat boleh fahamlah apa yang dia lalui. Saya boleh fahamlah apa yang dia lalui sebab situasi dia maybe lebih kurang sama kan. Setakat ni Ijat sebagai kawan, apa yang Ijat buat sebagai salah satu cara nak bantu dia? Salah satu cara yang saya nak bantu dia adalah dengan memperingati apa-apa yang diajar selama ni dalam CBT seperti breathing technique, progressive muscle relaxation dan lain-lain lagi. Sebagai pengingat supaya apa yang dia belajar tu dia praktiskan. Ya. Dia sebab kadang-kadang bila orang ada kena panic attack, dia seperti terlupa untuk bernafas. Dan bila dia terlupa bernafas, itu yang dia akan ganggu pada dia punya pergerakan dia tu. Sepanjang Ijat dengan sis dalam Miasa kan, banyak kali tak korang berdua sama-sama untuk lawan stigma dalam masyarakat? Banyak kali jugalah sebab saya pun sebagai volunteer dekat Miasa juga. So saya banyak jugalah, saya dengan sis banyak jugalah sertai macam program-program yang dianjurkan oleh Miasa. And then at the same time kadang-kadang kita orang pun sertai sekali dengan NGO lain seperti NGO MIA, MIA, ya. Yep. Macam mana nak tahu kita ni ada anxiety disorder atau tak? Simptom yang pertama, bila kita punya jantung berdegup laju, nafas kita menjadi kencang, kita rasa penat sangat. Kita tengok simptom yang kedua, rasa menggigil, rasa menggeletar tanpa sebab, seolah-olah rasa macam kita nak bercakap di hadapan 100 orang. Simptom yang ketiga, kita boleh lihat adalah sakit kepala, kita rasa letih. Dan simptom yang terakhir adalah kita lihat kepada macam mana perasaan kita sendiri. Kita rasa berdebar, seolah-olah macam kita ada ternampak benda yang membahayakan pada kita. Tanpa sebab, tiba-tiba kita rasa berdebar. So kalau anda rasa anda ada semua simptom-simptom ni, dan simptom ini sehingga mengganggu fungsi hidup anda boleh kenal pasti melalui ujian yang dinamakan sebagai ujian DAS. Dekat mana nak buat ujian tersebut? Anda boleh pergi ke link ini. So link ini akan bawa pada anda untuk ketahui di mana skala anda punya tahap kebimbangan. Kalau dari segi kepada masyarakat kan, kalau kita lihat sekarang, masyarakat sekarang terutama anak muda, ramai yang lebih terkesan dengan anxiety disorder dan juga kemurungan berbanding kecerobohan mental yang lain. Sebagai seorang yang dah berjuang lama dengan anxiety disorder kan, Sri rasa apa yang menyebabkan ataupun faktor terbesar untuk orang muda terkesan dengan benda ni? Yalah, masyarakat orang muda ni kan, dia banyak kepada social media. Jadi mungkin dia orang rasa anxiety atau murung tu sebab social media. Nak lagi kalau Instagram, Facebook kan, dia orang akan tengok macam mana kiranya kenapa saya tak jadi macam tu, orang lain berjaya saya tak berjaya. Jadi dia akan fikir negatif dan akan risau lebih-lebih, dan juga dia relate to depression jugalah. Disebabkan dia tengok orang lain punya lifestyle lagi baik daripada lifestyle dia, ataupun orang tu ada benda yang dia nak tapi dia tak dapat. So social media ni sebenarnya memainkan peranan yang penting. Jadi kita kena tengok the positive side of it also and the negative side. So the negative side is this one lah, dia akan rasa diri dia tak sehebat orang lain. Sedangkan apa yang dipaparkan dalam media sosial tu 10% mungkin kan, yang sedikit tak post dalam media kan, makan sedap lah orang post, yang pergi hotel besar lah orang post kan. So diorang ni akan rasa anxiety ataupun rasa risau sebab diorang tak macam tu. Dan depressed pun sebab diorang tak macam tu. Dia menambah faktor untuk jadi ke arah tu kan. Jadi rawatan untuk orang yang ada general anxiety disorder ni apa yang ada biasanya? Okey, secara umumnya kita ada tahap ringan, kita ada tahap sederhana, kita ada tahap
berat ataupun severe. Okey, selalunya kalau dia tahap ringan, kita akan tumpukan kepada psikoterapi. Jadi mungkin kita akan rujuk kepada unit occupational therapy untuk kita ajar teknik relaksasi, sebagai contoh teknik senaman pernafasan untuk kita ajar dia supaya lebih rileks kan. Kalau dari segi perubatan pula macam mana? Kalau dari segi perubatan, selalunya kita offer kepada mereka yang mungkin moderate atau sederhana kepada yang severe ataupun berat. Kita untuk generalized anxiety disorder, ubat-ubatan dia yang utama ialah SSRI, iaitu selective serotonin reuptake inhibitor. Nak cakap bahasa mudahnya, kita faham bahawa kecelaruan anxiety adalah disebabkan oleh bahan kimia serotonin yang tidak seimbang dalam otak seseorang. Okey, jadi bila kita cuba seimbangkan dengan ubat ini, maka simptom anxiety atau keresahan itu boleh dikawal atau dikurangkan. Okey. Contoh-contoh ubat termasuklah seperti fluoxetine ataupun escitalopram atau citalopram, sertraline antara yang kita selalu guna, dan sebagainya lah. Tapi berkaitan dengan ubat-ubatan ni, kita kena bincang dengan doktor. Sebab tak semua orang sesuai dengan ubat-ubat tertentu. Dia bukan sesuatu yang boleh sekadar cari di Google dan tahu berapa dos kita dan ubat apalah ya. Ya, betul. Andai kata kalau ada seorang ni dia stigma dengan kawan dia yang ada disorder macam ni kan. Apa nasihat Ijat pada kawan ni supaya dia faham sebenarnya kawan ni sakit? Nasihat saya kepada orang yang ada stigma terhadap anxiety disorder ni, kita sebagai seorang manusia, kita kena tahu apa yang dialami sebenarnya. Jangan terus menghukum orang tu. Sebab benda ni kalau ikutkan sebenarnya adalah satu kecelaruan mental. Dan ramai orang tak faham. Yang orang faham mengingatkan kalau kecelaruan mental ataupun sakit mental, semua orang akan ingat benda tu gila. Tapi sebenarnya bukan. Sebab kalau orang cakap gila, takkan orang yang sakit mental tu still lagi boleh pergi bekerja, bersosial dengan orang. Cuma dia perlukan support pada orang lain je. Betul juga kan. Okay. Dan kalau tak tahu, tanyalah kan. Tak tahu, tanya. Dan kita pun dalam masa yang sama, kita pun boleh belajar juga menenangkan orang yang mengalami anxiety disorder tersebut. Sementara kita dalam topik ni kan, doktor ada apa-apa pesanan atau teguran kepada masyarakat kita yang kadang-kadang membuat diagnosis sendiri hanya sebab dia buat ujian DAS, iaitu Depression Anxiety Stress Scale, dan dia dapat keputusan, dia terus diagnosis diri dia dan dia claim dirinya ada begini dan begini. Doktor ada sebarang pesanan atau teguran? Nak kata pesanan lah, teguran pun mungkin betul juga. Tapi saya faham ujian DAS, ya betul. Ianya merupakan satu ujian saringan yang membantu doktor untuk merawat ataupun menilai seseorang. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang Cik Aiman tadi telah tekankan, kalau kita rasa kita ada sesuatu simptom, itu adalah lebih baik kita mendapatkan rawatan di klinik-klinik kesihatan ataupun pusat-pusat kesihatan mental ataupun jabatan-jabatan psikiatri yang terdekat sebelum kita keluar membuat kenyataan sesuatu dan ataupun menulis sesuatu di media-media sosial. Kalau anda rasa anda ada, dapatkan dulu bantuan doktor sebelum membuat kesimpulan sendiri. Okey. Jadi pesanan dan perkongsian yang sangat bermanfaat dan mudah untuk faham. Jadi nasihat Sis kepada anak muda dekat luar sana yang masih dalam fasa penafian ataupun takut-takut nak dapatkan diagnosis sebab dia rasa macam aku tak gila, aku tak sakit mental. Sis sendiri sebagai seorang pejuang, apa nasihat Sis untuk mereka? First sekali memang kena dapat rawatan. Sebab yalah, selain daripada ubat, dia ada juga terapi. Jadi kadang-kadang diorang self-diagnose. Diorang akan Google dan mulalah Google dengan ubat-ubat. Diorang takut dengan ubat. Tapi sebenarnya ubat juga membantu.
dia ikut psikiatris akan bagi dosage yang terbaik. Psikoterapi lah saya sarankan. Okay. Terima kasih sis sebab berkongsi mengenai sejarah sis macam mana mula mendapat anxiety disorder kan. Sebab kita percaya masyarakat sekarang, terutama anak muda, sangat memerlukan perkongsian ataupun penceritaan pengalaman sendiri sebab ramai yang masih berada dalam stigma. Terutama kita stigma dengan kecerdasan mental itu sendiri. Kita menganggap kecerdasan mental ni ibarat hitam dan putih, sama ada normal ataupun gila. Sedangkan dia ada spektrum daripada paling ringan sehinggalah yang paling kronik. Jadi perkongsian daripada sis ini, apa yang saya boleh simpulkan kepada semua adalah jangan takut untuk dapatkan rawatan. Jangan terlalu terikat dengan label ataupun kerana takut dengan ubat. Kerana kita perlu lihat kecerdasan mental ni adalah seperti penyakit fizikal. Tanpa rawatan, macam mana nak sembuh? Betul tak? Perasaan gelisah tu biasa. Tapi bila mana kita gelisah sepanjang masa, maksudnya ada sesuatu yang tak kena. Anxiety disorder adalah sejenis kecederaan mental yang memerlukan rawatan. Dan kita perlu pandang ini seperti penyakit fizikal. Tak sempurna kesihatan seseorang tanpa kesihatan mentalnya. Temui saya, Aiman Amri, dalam rancangan Psikosis untuk topik kecederaan mental yang lain.